Budaya taksub melampau ahli PAS kepada pemimpin parti adalah punca tiada pertandingan pemilihan bagi 5 jawatan tertinggi. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Muhammad Puan Azhar Kashif berkata, bagaimanapun ketaksuban melampau itu boleh menyebabkan PAS berpecah. Katanya, PAS teramat bangga kerana 5 jawatan utama tiada pertandingan. PAS mendabik dada ia adalah parti paling stabil. Sebenarnya, budaya taksub pada pemimpin jadi punca kenapa tiada siapa yang berani bertanding 5 jawatan teratas itu. Mengulas lanjut bahawa tiada pertandingan untuk jawatan presiden, timbalan presiden dan 3 naib presiden parti pada muktamar tahunan ke-69 PAS. Puan berkata ketaksuban ahli mereka kini adalah pada tahap tinggi. Katanya mereka percaya bahawa kejayaan gelombang hijau semasa pilihan raya umum ke-15 tahun lalu dan 6 pilihan raya negeri pada Ogos lalu adalah kerana kehebatan luar biasa 5 pemimpin teratas berkenaan. Katanya mereka jadi takut untuk menyanggah 5 orang tersebut. Takut dituduh kacau daun dan menentang Islam, taksub mereka melampaui batas. Apa tidaknya pemimpin mencarut, celupah, kuat bohong dan tidak konsisten ditaati membabi buta. Sampai masanya nanti PAS akan berpecah. Dengan tiadanya pertandingan bagi jawatan presiden, Abdul Hadi Awang akan kekal menerajui PAS untuk tahun ke-21. Dia mula mengutai PAS selepas Allahyarham Fadil Noh meninggal dunia pada 2002. Ketika ini, jawatan timbalan presiden disandang ahli Parlimen Kubang Kerian, Tuan Ibrahim Tuan Man, manakala 3 jawatan naib presiden diisi oleh Menteri Besar Terengganu, Ahmad Samsuri Mokhtar, Idris Ahmad dan Muhammad Ahmad Abdullah. Idris merupakan ahli Parlimen Bagan Serai dan pernah menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri, manakala Muhammad Ahmad kini berkhidmat sebagai Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan. Bagaimanapun, beberapa penganalisis politik berkata ketiadaan pertandingan bagi 5 jawatan tertinggi PAS merupakan langkah parti itu dalam mengelak mudarat yang berkemungkinan boleh mencetuskan krisis dalaman. Bagi pensyarah kanan Sekolah Perdana Universiti Teknologi Malaysia, Dr. Mazlan Adi, secara tradisi jawatan tertinggi PAS tidak ditandingi melainkan berlaku situasi luar biasa. Penganalisis politik daripada Universiti Sultan Zainal Abidin, Dr. Hussein Yusri Zawawi pula berpandangan tidak timbul soal dakwaan PAS tidak demokratik susulan tiada pertandingan bagi 5 jawatan tertinggi parti itu dalam muktamar yang akan berlangsung hujung bulan ini. Katanya ini kerana terdapat penarikan diri daripada beberapa pemimpin yang dicalonkan sebagai naib presiden. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke menyela tindakan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno berhubung kenyataan apik berseluar pendek akan mengajar agama di masjid. Menurutnya, pemimpin PAS sepatutnya melihat Pulau Pinang di bawah pentadbiran DAP sejak 15 tahun lalu sebelum membuat dakwaan sedemikian. Katanya DAP dah berkuasa di Pulau Pinang 3 penggal dah 15 tahun. Apakah ada apik Cina menyampaikan khutbah di masjid pada hari Jumaat? Jadi Pulau Pinang contoh terbaik. Apakah tidak ada lagi masjid di Pulau Pinang tetapi itu yang mereka mainkan? Loke yang juga Menteri Pengangkutan berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Sanusi ketika ceramah di Pelangai minggu lalu. Dalam ceramahnya itu, Sanusi mendakwa di Malaysia nanti akan melihat apik berseluar pendek mengajar agama Islam di masjid sekiranya PH dan BN terus menjadi kerajaan. Loke menyifatkan dakwaan Sanusi itu menunjukkan betapa pemimpin PAS ketiadaan modal dan visi. Katanya yang saya pelik dulu masa PAS kerjasama dengan kita, itu pun fitnah yang mereka lawan dulu. Masa tu UMNO yang cakap macam Sanusi itu. Hari ini mereka guna fitnah yang sama dan logik yang sama. Jadi ini permainan politik. Dulu masa PAS kerjasama DAP, dia juga yang lawan fitnah macam itu, dia pun tahu itu tidak betul. Hari ini mereka guna cara fitnah tidak betul ini menunjukkan bahawa mereka ketandusan modal. Saya percaya ia tidak akan beri kesan kepada rakyat. Sementara itu, Loke yang juga anggota Parlimen Seremban berkata, pihaknya yakin undi penyokong DAP di beberapa kampung di Pelangai akan berpihak kepada calon BN Amiza Abu Adam pada hari pengundian Sabtu ini. Katanya di Pelangai ini kita tidak dapat majoriti dulu, tapi dapat sokongan kuat juga terutama di Telemong, Mancis dan beberapa kawasan lain. Walaupun kalah dalam PRU ke-15 lalu, kita ada sokongan. Mungkin dalam 30% pengundi di Pelangai, dengan sokongan itu yang kita akan alih kepada BN. Saya yakin dengan formula itu calon BN boleh menang selesa. Pengerusi Perikatan Nasional Pahang, Saifuddin Abdullah berkata, kecelaruan kerajaan hari ini disebabkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bertindak sebagai Perdana Menteri sambilan. Secara sini, Saifuddin berkata, Anwar hanya bertindak sepenuh masa sebagai seorang penceramah. Katanya dengan Perdana Menteri yang kita tidak tahu apakah dia ini bertugas sebagai Perdana Menteri atau yang disebut oleh setengah orang, separuh jadi Perdana Menteri, separuh jadi Menteri Kewangan. Menteri Kewangan pun dia part-time, apa yang dia full-time, berceramah, bercakap. Kata Menteri Besar Muhammad Sanusi Makno, bila buka mulut saja bohong, hari ini bila ditutup mulut pun bohong. Saifuddin menambah sebagai bekas Menteri Luar, dia risau dengan kenyataan Anwar di luar negara. Katanya dia bekas Menteri Luar, saya meneliti ucapan Perdana Menteri. Dia Perdana Menteri kita, saya merasa sedikit gusar apakah dia berfikir sebelum bercakap. Apakah dia ingin menukar dasar luar Malaysia.
Baru-baru ini dia di persidangan pertubuhan bangsa-bangsa di bahagian awal, dia menyentuh tentang krisis yang berlaku di Ukraine. Tengok sebagian bekas Menteri Luar sebut krisis, kita tak guna perkataan perang. Kita ada sebab mengapa tidak guna perkataan perang. Kita sangat hati-hati dalam memilih perkataan dalam hubungan antarabangsa dengan ucapan dia kutuk Rusia, kita tidak pernah kutuk Rusia. PRK Dewan Pelangai akan berlangsung Sabtu ini. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin harus melihat reputasi sendiri sebelum menuduh UMNO telah hilang arah, kata Menteri Besar Pahang Wan Rusdi Wan Ismail. Ini selepas bekas Perdana Menteri itu berkata UMNO kini dicelah kelangkang DAP dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wan Rusdi yang merupakan naib Presiden UMNO berkata, Bersatu sendiri telah membuat pakatan politik dengan DAP 2 kali pada masa lalu. Katanya jadi dia kena tengok track record parti dia sebelum kata orang lain sebab sejarah tak boleh berbohong. Sejarah mengatakan mereka 2 kali dengan DAP sebelum PRU. Kita selepas PRU tak ada kerajaan boleh dibentuk dan kita menyahut seruang agung. Wan Rusdi merujuk kepada PAS dan Bersatu yang pernah beberapa kali bekerjasama dengan DAP sebelum ini. Pada Selasa, Muhyiddin semasa sesi dialog menggesa penyokong BN di Pelangai supaya memberikan sokongan kepada PM. Katanya, saya dulu bapa UMNO juga, timbalan Presiden UMNO tapi ditendang. Sekarang di mana UMNO dicelah kelangkang Anwar dan DAP. Menteri Pengangkutan Anthony Loke menasihatkan MCA supaya berhenti daripada cuba mengajar Perdana Menteri tentang cara menjalankan tugasnya mengenai cadangan rombakan Kabinet. Bercakap kepada pemberita, Loke yang juga Setiausaha Agung DAP berkata, rombakan Kabinet adalah hak prerogatif Perdana Menteri dan ini harus dihormati. Katanya, saya rasa tidak perlulah kita sibuk-sibuk beritahu PM apa perlu dibuat. Rombakan Kabinet ini kalau ada pun, ia kuasa prerogatif PM. Setakat hari ini, PM tidak ada bagi apa-apa maklumat pun. Malah mesyuarat Kabinet hari ini langsung tak sentuh rombakan Kabinet. Dia diminta mengulas kenyataan jurucakap MCA, Mike Chong yang mencadangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggugurkan beberapa anggota Kabinet ketika spekulasi bertiup mengenai rombakan Kabinet. Antara lain, MCA mencadangkan Menteri Pembangunan Kerajaan tempatan Ngah Kong Meng digugurkan daripada barisan Kabinet kerana terus bertindak seperti ahli politik pembangkang walaupun kini menjadi Menteri Kerajaan. Ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati situasi politik Ngah Cheong Yok Kong yang kemudian menggesa MCA untuk meninggalkan kerajaan. Ketika diminta mengulas mengenai perkara itu, Loke menganggap kenyataan Cheong sebagai pendapat peribadi dan katanya DAP berpegang kepada semangat kerajaan perpaduan. Katanya bagi kita dalam DAP, kita tidak minta mana-mana pihak masuk atau keluar. Ini telah dibentuk atas semangat kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan hari ini terbentuk selepas PRU 15 lalu atas nasihat yang di-Pertuan Agong. Jadi yang berada dalam kerajaan hari ini mesti komited dengan kestabilan politik dan kerajaan hari ini. Yang penting hari ini kita nak perkuatkan kerajaan, negara kita dapat stabil, kerajaan kita kukuh, jadi saya rasa ini yang kita perlu titik beratkan. Soal-soal lain itu pandangan masing-masing. Sementara itu mengenai kemelut yang melibatkan ahli Parlimen Ipoh Timur, Howard Lee kerana didakwa membuat tafsiran sendiri terhadap ayat-ayat Al-Quran, Loke berkata DAP mengambil kejadian itu sebagai pengajaran. Katanya, kita ingatkan mana-mana pemimpin DAP supaya lebih berhati-hati. Tak payahlah kita guna ungkapan-ungkapan daripada ayat-ayat kitab suci dan mengelak daripada memetik mana-mana kitab suci dalam ucapan mereka. Kita fokus pada kerja kita, dasar kita, pencapaian kita. Pastikan kita boleh sampaikan pada rakyat. Ini yang akan disanjung dan akan diberi sokongan oleh pengundi. Kejadian itu memang satu pengajaran dan saya yakin Howard telah menerima nasihat daripada pelbagai pihak termasuk Menteri Agama dan beliau telah pun memohon maaf secara terbuka. Bagaimanapun Setiausaha Agung DAP itu percaya pembangkang, khususnya Perikatan Nasional akan terus mengeksploitasi kejadian itu semasa pilihan raya Pelangai. Katanya, tapi saya nak katakan hari ini PRK ini bukan memilih Howard Lee. Pilihan raya kecil ini adalah untuk memilih calon daripada BN dan UMNO untuk menggantikan bekas adun kawasan ini. Dan mestilah adun dipilih itu yang boleh berikan perkhidmatan yang baik kepada rakyat. Jadi saya harap pengundi-pengundi di Pelangai ini akan terus beri sokongan kepada calon kerajaan perpaduan. Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin menafikan hubungannya dengan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin tegang. Jelasnya tidak wujud dua kem dalam parti itu. Selain mendakwa, cuti itu sengaja diadakan bagi mewujudkan perpecahan dalam Bersatu dan Perikatan Nasional. Katanya kalau Muhyiddin tidak suka saya, dia pecat saya sebagai Setiausaha Agung, tapi adakah itu berlaku? Saya Setiausaha Agung, Tan Sri Muhyiddin adalah Presiden. Dia lantik saya sebagai Setiausaha Parti. Kalau tidak suka dia, saya berhenti. Kalau dia tidak suka saya, dia pecat saya. Adakah itu berlaku? Sebelum ini, Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu pernah menafikan yang Muhyiddin dan Hamzah bertelaga seperti yang dilaporkan setengah portal berita. Ahmad Faizal berkata dakwaan yang memetik sumber itu laporan yang berniat jahat. Katanya orang lain buat cerita dan kami baik saja, buat kerja dan semua berkempen pilihan raya.
Sementara itu, Hamzah mendakwa ada pihak membuat ugutan terhadap rakannya dalam PN serta pengundi yang ingin menghadiri ceramah anjuran parti itu. Bagaimanapun, Hamzah tidak mengemukakan sebarang bukti berhubung tuduhannya itu. Katanya, ya saya dengar tadi daripada rakan-rakan yang kata takut bermacam-macam ugutan. Pada saya, ini berkempen dan berceramah adalah amalan demokrasi. Tak payah nak ugut sesiapa, sebab itu bila rakan-rakan sebut, saya sambung tak payah nak takut, apa yang nak ditakutkan, tak tahulah siapa. Tetapi itu yang saya dengar tadi, sebab itu saya merasakan bahawa yang penting pada kita adalah amalan demokrasi ini diteruskan secara baik. Berikan kebebasan kepada sesiapa sahaja yang nak bersuara. Sesiapa sahaja nak tentukan siapa nak jadi wakil dia, itu adalah hak mereka. Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, tiada ahli Dewan Undangan Negeri Pahang daripada Barisan Nasional akan menyertai Perikatan Nasional jika gabungan itu memenangi pilihan raya kecil bagi Dewan Undangan Negeri Pelangai pada 7 Oktober ini. Pengerusi Barisan Nasional itu berkata sebaliknya beliau mendapat maklumat bahawa terdapat beberapa adun daripada Perikatan Nasional yang akan dijangka menyokong kerajaan gabungan BN Pakatan Harapan di Pahang. Katanya dakwaan 4 adun BN akan sokong PN adalah propaganda mereka. Tapi kita ada maklumat dalaman yang sebenarnya mereka akan bersama-sama kami. Beliau berkata demikian ketika mengulas kenyataan pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam ceramah di Perda Cemomoy baru-baru ini yang mendakwa ada kemungkinan adun BN akan menyertai PN sekiranya gabungan itu menang pada PRK Dun Pelangai. Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO berkata, komposisi yang membentuk kerajaan negeri Pahang ketika ini terdiri daripada 16 adun BN dan 8 adun PH manakala PN mempunyai 17 adun. Katanya insya-Allah kita akan kekal Pelangai. Jumlah ini adalah lebih daripada mencukupi bagi membentuk kerajaan. Pahang adalah negeri yang belum menguatkuasakan undang-undang anti lompat parti terhadap adun sejak ia dilaksanakan di peringkat persekutuan pada 5 Oktober 2022. PRK bagi Dun Pelangai diadakan susulan kematian penyandangnya Datuk Seri Johari Harun dalam naas pesawat terhempas di Bandar Elmina Shah Alam, Selangor pada 17 Ogos lepas. PRK menyaksikan pertandingan 3 penjuru di antara calon BN Datuk Amiza Abu Adab, calon PN Kasim Samad dan calon bebas Hasli Helmi DM Zuhasni. Barisan Nasional disifatkan sebagai semakin gelabah dengan gelombang penolakan pengundi di Pelangai menjelang hari pengundian. Pesuruhjaya PAS Pahang Rusli Abdul Jabbar berkata, kegusaran BN itu dapat dilihat selepas Menteri Besar Pahang Wang Rusdi Wan Ismail menghimpunkan semua ahli Dewan Undangan Negeri BN untuk menyatakan ikrar terus menyokong kerajaan perpaduan di negeri itu. Ia dilakukan selepas pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin pada Selasa mendakwa terdapat kabar angin ada 4 adun BN akan melompat selepas pilihan raya kecil Pelangai. Katanya, maka Presiden UMNO Dr. Ahmad Zaid Hamidi pula mengeluarkan kenyataan kononnya ada calon daripada PN akan melompat. Mungkin tidak balas isu adun BN akan melompat parti. Kami tidak perlu gelabah sampai buat ikrar pula. Saya yakin bukan sahaja kami adun PN dan rakyat tidak percaya dengan kenyataan Ahmad Zaid itu. Entah-entah Ahmad Zaid sendiri tidak percaya apa yang dicakap. Pahang antara negeri yang belum menguatkuasakan undang-undang anti lompat parti bagi adun sejak ia berkuat kuasa di peringkat persekutuan pada 5 Oktober tahun lalu. Wan Rusdi mendakwa punca Pahang belum membentangkan dan meluluskan RUU itu adalah kerana pembangkang tidak menyokong usul itu jika dibawa ke sidang DUN. Katanya sebab mereka pembangkang menyatakan tidak menyokong. Kalau bawa sekalipun mereka tidak sokong, tidak boleh juga. Sebab kita kerajaan tiada 2/3, kita ada 25 sahaja. Untuk 2/3 kita perlukan 28 adun. Dalam pada itu, Rosli turut mengingatkan BN bahawa kerusi Pelangai belum pernah dimenangi parti lain selain UMNO Barisan Nasional sejak tahun 1986. Katanya senario PRK Pelangai kali ini memberi tekanan kepada BN kerana takut kalah di kerusi tradisi mereka itu. Katanya BN takut kalah dan Pakatan Harapan pula ingin menunjukkan bahawa gabungan mereka bersama BN dapat membantu kemenangan. Kalau kalah Pelangai, artinya DAPPH tidak ada nilai tambah. Sebaliknya hanya akan menjadi sebab penolakan orang Melayu di Pelangai kepada BN. Kerajaan disaran menilai semula hukum yang perlu dikenakan terhadap mana-mana pihak atau kartel yang mengkhianati subsidi diberikan kepada rakyat dengan memanipulasikan bekalan beras dalam negara. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, hukuman lebih berat seperti sebatan atau penjara sewajarnya dikenakan ke atas mereka yang tidak bertanggungjawab supaya ia dapat memberi pengajaran kepada pihak lain. Katanya jika kita lihat hukuman paling tinggi pada hari ini ialah sekadar kompaun dan ia masih mampu dibayar mereka walaupun denda dikenakan mencecah RM100,000 jika melakukan kesalahan tersebut.
Tindakan ini bukanlah semata-mata untuk menghukum, namun lebih kepada memberi peringatan kepada mereka agar jangan ada yang berani mengambil kesempatan dengan mengkhianati subsidi sedangkan rakyat tertekan dan sukar mendapatkan bekalan beras. Dalam pada itu, Dr. Akmal yang juga Esko Kemajuan Desa Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri berkata, Melaka telah mendapat tambahan sebanyak 300 tan metrik beras tempatan dan baki 200 tan metrik beras akan diterima selewat-lewatnya pada minggu depan. Beliau berkata pada minggu ini juga bekalan beras tempatan akan dijual di Kompleks Jawatan Kuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri selain pasar raya dan kedai runcit di negeri bagi memudahkan rakyat mendapatkan bekalan. Katanya tiada pembelian panik berlaku di Melaka kerana kalau kita lihat bekalan beras tempatan pun sukar didapati, cuma saya minta rakyat Melaka tidak membeli beras dalam kuantiti banyak. Dan saya rasa 10 kilogram itu cukup untuk menampung dalam tempoh seminggu selain memberi peluang kepada orang lain untuk membeli sama. Calon Barisan Nasional bagi Pilihan Raya Kecil Pelangai membidas pembangkang kerana mengambil kesempatan atas komen UMNO dan nak bungkus oleh veteran parti itu Adnan Yaakob. Amiza Abu Adam berkata Adnan nyata sekali orang UMNO di sebalik apa sahaja komennya kerana beliau amat membantu BN menarik sokongan pengundi DUN Pelangai yang menyenangi kehadiran bekas wakil rakyat mereka selama 8 penggal itu. Katanya akhirnya beliau duduk bersama BN, ini melambangkan beliau sebenarnya memang orang UMNO dan tak akan keluar. Mereka pembangkang ambil kesempatan sahaja. Dilaporkan Adnan mendakwa UMNO dah nak bungkus menerusi satu video tular pada Ogos selepas beliau berada di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dipercayai bagi kes membabitkan pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin. Ketika Muhyiddin meminta bekas Menteri Besar Pahang itu menjelaskan komen tersebut, Adnan dipetik sekadar menjawab banyak ceritanya. Di sebalik apa yang dilaporkan media itu, Amiza berkata hakikatnya Adnan bersama kempen beliau mempertahankan Pelangai untuk BN. Katanya Adnan tidak asing di Pelangai dan beliau sangat baik kepada masyarakat di DUN ini. Pelangai dan Longnan berpisah tiada. PRK Pelangai diadakan susulan kematian penyandangnya Johari Harun dalam naas pesawat di Shah Alam 17 Ogos lalu. Pada PRU15, Johari berjaya mempertahankan Pelangai dengan majoriti lebih 4,000 undi. Ia terletak dalam Parlimen Bentong yang dimenangi Pakatan Harapan yang turut dimenangi dua DUN lain di bawahnya, Bilut dan Ketarik. Saifuddin Abdullah menafikan dakwaan Presiden UMNO Zahid Hamidi. Beberapa ADUN Perikatan Nasional Pahang akan keluar gabungan itu untuk menyokong Barisan Nasional. Pengerusi PN Pahang menyifatkan dakwaan itu fitnah saat akhir oleh BN Pakatan Harapan. Katanya mungkin kerana bimbang akan kalah di PRK Pelangai. Zahid membuat kenyataan itu sebagai mengulas dakwaan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dalam ucapannya di Felda Cemomoy pada Selasa. Beberapa ADUN BN akan menyokong PN jika gabungan itu menang pada PRK Pelangai 7 Oktober ini. Katanya walaupun itu propaganda mereka, kita juga mempunyai maklumat dalaman dan sebenarnya mereka juga ADUN PN akan bersama dengan kami. Jadi kita harap 4 ADUN itu datang daripada PN. Terdahulu Menteri Besar Pahang Wan Rusdi Wan Ismail menafikan dakwaan Muhyiddin sambil berkata ADUN BN menyatakan kesetiaan pada gabungan itu dan tidak akan meninggalkan parti untuk menyertai PN. DUN Pahang mempunyai 42 kerusi. BN dan PH masing-masing memiliki 16 dan 8 kerusi, manakala PN 17. Sementara itu, Saifuddin berkata BN yang seharusnya bimbang jika kalah di PRK Pelangai. Katanya sebab dengan PN memenangi Pelangai, kami akan ada 18 kerusi dan mengatasi BN 16 dan PH 8. Pada masa itu, PN menjadi parti paling besar dalam DUN Pahang. Kalau ada 4 ADUN mereka menyertai PN, maka kerajaan negeri yang baru akan terbentuk. Saifuddin juga yakin pengundi di Pelangai matang dalam membuat keputusan. PRK Pelangai diadakan susulan kematian penyandangnya daripada UMNO Johari Harun yang meninggal dunia dalam naas pesawat di Bandar Elmina Shah Alam 17 Ogos lalu. Tuan Dr. Mahathir Mohamad dan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Nasaruddin Daud berbincang untuk meningkat pelaburan, penggunaan tanah sebagai modal dan penyelesaian isu bekalan air bersih di Kelantan. Bekas Perdana Menteri itu berkata, jika negeri mampu menyediakan kemudahan asas seperti sistem jalan raya, bekalan air dan elektrik yang baik, ia akan menarik kemasukan pelabur. Negeri itu juga mampu membekalkan tenaga kerja apabila industri dibuka kerana ramai orang Kelantan berhijrah ke Lembah Kelang untuk bekerja dalam pelbagai industri. Katanya, Kelantan adalah negeri orang berniaga. Rata-rata penduduk terbabit dalam aktiviti perniagaan dan kebanyakannya ialah industri kecil-kecilan. Tidak banyak industri kilang dari luar negara bertapak di sini, kecuali syarikat dari Jepun yang asalnya di Selangor tetapi memilih berpindah dan buka kilang di Kota Baru pada 1989.
Terdahulu Dr. Mahathir bertemu dan berbincang mengenai pembangunan negeri dengan Menteri Besar Kelantan dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri sempena program State Government 4 di kediaman rasmi Menteri Besar. Dr. Mahathir berkata orang Kelantan juga sinonim dengan berniaga dan mereka cekap dalam peluang perniagaan serta sanggup ambil risiko. Katanya insya-Allah negeri ini akan makmur dan berjaya jika sumber negeri dan kebolehan rakyatnya diperkenal dengan baik.